Aku dah terfikir waktu aku bekerja dalam bidang perhotelan dulu, aku nak bekerja dengan hanya menggunakan smartphone, ataupun aku terfikir aku nak bekerja dengan menggunakan smartphone je. Ternyata boleh. So kita pun telah sampai ke tajuk utama kita, dengan tajuk bekerja bergantung menggunakan smartphone 100%. So aku dah minta maaf dekat korang semua sebab sedikit lewat upload video yang terbaru, sebab bos aku baru je buat launching cawangan yang terbaru EasyS Motorsport Sdn Bhd. So aku kerahkan smartphone aku untuk handle gambar, video, untuk pantau aku punya ataupun monitor aku punya drone dengan juga action cam aku. Jadi aku dah gunakan kemampuan 100% dengan hanya menggunakan smartphone saja. Jadi tanpa membuang masa, jom kita lain dulu video ni. Assalamualaikum, salam satu dunia. Aku Isfan. Kita sambung ke topik utama kita mengenai kemampuan dan ciri smartphone yang boleh digunakan dalam pekerjaan. Antara kemampuan adalah seperti mampu melakukan kerja pejabat seperti typing menggunakan Microsoft Office, PowerPoint, email dan sebagainya. Dan antara lain adalah seperti mampu melakukan kerja editing seperti gambar, video, audio, muzik dan termasuk juga dengan grafik, animation dan juga 3D. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab aku personally pernah download ataupun install aplikasi Blender ataupun app Blender dalam aku punya smartphone, dalam Note 10 Plus aku ni. Jadi downgrade dia adalah tulisan dia agak kecil, jadi agak sukar untuk aku membuat 3D model ataupun animation ni, tapi still boleh run dalam smartphone. Dan sebenarnya dekat dalam Play Store ataupun dalam Android dan iOS dah ada aplikasi yang ringan untuk membuat animasi ataupun animasi dari segi 3D ataupun 2D. Dan akan datang pastinya akan ada apps yang seakan-akan seperti Blender yang lebih advance untuk kegunaan smartphone. Kita teruskan dengan topik utama kita mengenai kemampuan dari segi penyambungan, perkongsian data ke device yang lain, berwayar ataupun tanpa wayar, wireless. Jadi mampu untuk menyambung menggunakan OTG ataupun adapter kepada device yang lain seperti USB, USB-C, Type-C, AUX, HDMI dan banyak lagi. Jadi tak hairanlah kalau smartphone kita dah boleh connect dengan TV, dengan smart TV, dengan PC, laptop, projector, printer, alatan muzik dan juga sound system. Dan smartphone kita ni pasti akan lebih berevolusi mengikut peredaran zaman. Jadi kita teruskan lagi dengan topik kita mengenai ciri-ciri smartphone yang boleh digunakan dalam pekerjaan pula. Jadi yang ni aku nak buat ringkas yang boleh mengikut pendapat personal aku, my opinion sendiri dan pengalaman aku. Jadi paling minima adalah Android 8, menggunakan Android 8. Kalau lebih lagi bagus. Skrin pula mestilah minima 7 inci. Kalau lebih besar lagi bagus. Macam tablet tu lagi senang untuk buat kerja-kerja editing dan sebagainya. Dan untuk RAM pula mestilah minimum adalah 6GB RAM. Kalau lebih bagus sebab aku personally guna yang 12GB RAM Note 10 Plus aku ni. Dan untuk ROM pula, internal memory mestilah paling minimum 128GB. Macam aku sekarang ni tak silap 258GB 52GB. So space aku lebih besar. Walaupun besar sekarang ni dah pack dah. Ada lagi berapa GB lagi. Dah banyak sangat aku gunakan untuk editing. Selain daripada tu, kalau chipset, kalau dengan spek-spek yang aku cakap tadi tu, aku rasa spek dia mestilah bagus. Kalau korang beli smartphone dari tahun 2019 ke atas, insyaAllah rasanya smartphone tu semua dalam keadaan baik. Jadi korang tak perlu nak risau lagi. Jadi itulah dia ciri-ciri ataupun kemampuan smartphone zaman sekarang ni. Jadi korang jangan terkejut, akan datang akan jadi lebih hebat lagi. Yang aku tahu sekarang ni ada satu smartphone tu dah siap ada install projector kat dalam dia. So sekarang ni smartphone memang dah boleh buat macam-macam. Cuma atas kita untuk explore kemampuan smartphone tu. Yalah, apa-apa pun boleh cocok lah dekat smartphone sekarang ni. Nak cocok mikrofon, nak cocok lighting dan sebagainya. Jadi kita pun telah sampai ke penghujung video untuk kali ni.
Dan video akan datang, aku akan kongsikan macam mana aku membuat duit ataupun bekerja menggunakan smartphone pula. Jadi kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.